يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى أسرفنا. يا ربنا اعترفنا بأننا أقترفنا وآلنا أسرفنا على لظى. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبقيا. Sadaqallahul azim. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam Al-Quran ini perihal Nabi Musa. Sesungguhnya ia adalah orang pilihan dan adalah ia seorang rasul lagi nabi. Dan kami telah menyerunya dari arah sebelah kanan Gunung Tursina. Dan kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata-kata dengan kami. Dan kami kurniakan kepadanya dari rahmat kami saudaranya Harun yang juga berpangkat Nabi. Dan bacakanlah wahai Muhammad di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Ismail. Sesungguhnya ia adalah benar menepati janji. Dan adalah ia seorang rasul lagi berpangkat Nabi. Dan adalah ia menyuruh keluarganya mengerjakan sembahyang dan memberi zakat. Dan ia pula adalah seorang yang diradai di sisi Tuhannya. Dan bacakanlah wahai Muhammad dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris. Sesungguhnya adalah tutur katanya dan imannya, serta ia seorang Nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke tempat yang tinggi darjatnya. Mereka itulah sebahagian dari Nabi-Nabi yang telah dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka. Dari keturunan Nabi Adam dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa dalam bahtera bersama-sama Nabi Nuh. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Israel, yakni Yaqub. Dan mereka itu adalah dari orang-orang yang kami beri hidayah petunjuk dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ar-Rahman, mereka segera bersujud serta menangis. Masih lagi berada dalam penafsiran Suratul Maryam, surah yang ke-19 pada juzuk yang ke-16 pada ayat yang ke-51 sehinggalah 58. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang kisah Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Bagaimana mereka ini melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan menyampaikan amanah. Dan mereka semuanya ini mengesahkan Allah dan mentauhidkannya. Tidak menyembah berhala dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu.
Sebagaimana sebelum ini kita bacakan kisah Zakaria, Yahya, Isa dan juga kisah Nabi Allah Ibrahim yang kesemua mereka punya persamaan mentauhidkan Allah, bermunajat dan berdoa kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Bagi menjawab apa yang disebut oleh para penyembah berhala, kami mengikut datuk nenek moyang kami. Ketahuilah nenek moyang kamu tadi beriman dan mereka golongan yang mentauhidkan Allah. Bahkan mereka ini daripada keturunan para nabi yang terpilih. Bahkan mereka keturunan para nabi yang baik akhlak mereka, yang baik tutur kata mereka, yang benar segala perkataan dan juga perbuatan mereka. Kata Allah, wazkur fil kitabi Musa. Wahai Muhammad, ingatkan kepada manusia, sebutkan pada manusia dan ceritakan di dalam kitab ini tentang Al-Quran ini, dalam Al-Quran ini, kisah Musa AS. Innahu kana mukhlasan, sesungguhnya Musa itu kana mukhlasan. Apa maksud mukhlasan? Setengah riwayat atau qiraat menyebut atau membacanya dengan mukhlisan. Mukhlisan artinya yang ikhlas. Dan mukhlas ini juga memberi maksud yang disucikan. Yang suci daripada segala najis kesyirikan. Yang suci daripada segala maksiat, dosa dan kemungkaran. Bila kita sebut seorang lelaki yang ikhlas atau mukhlis, maknanya orang ni suci dari dosa. Orang ini suci daripada maksiat. Bahkan orang ini benar-benar beribadat, ikhlas kepada Allah tanpa riak, tanpa sombong. Maka itu namanya mukhlis. Atau juga disebut mukhlas. Apa perbezaan mukhlis dengan mukhlas? Perkataan mukhlas artinya yang diikhlaskan, yang dibersihkan oleh Allah. Perkataan mukhlis artinya orang yang ikhlas kepada Allah. Satu ialah, kalau sebut mukhlas, orang yang dipilih oleh Allah. Manakala mukhlis, orang yang berusaha untuk dipilih oleh Allah. Ada orang yang dipilih oleh Allah, dipanggil mukhlas. Ada orang berusaha untuk supaya dipilih oleh Allah. Jadi kalau kita buat baik, kita taubat, kita jadi orang soleh, supaya Allah pilih kita jadi orang baik. Ada orang yang Allah dah pilih daripada kecil lagi, Allah dah pilih dia. Dia pelihara zuriat dia, dia pelihara kelakuannya daripada kecil. Yang ini para nabi. Mereka ini golongan mukhlasun. Atau sebahagian daripada hamba Allah yang Allah Ta'ala nak pilih. Sebagaimana diceritakan dalam banyak kisah orang-orang soleh, walaupun mereka masih kecil, bila datang bulan Ramadan, mereka tidak mahu menyusu. Kerana Allah dah pilih mereka, tak nak menyusu. Walau mereka belum ditaklifkan. Mereka daripada kecil lagi tidak menipu. Walaupun kebiasaan kalau seorang itu takut, dia akan menipu. Tapi sebahagian mereka yang dipilih oleh Allah. Kadang-kadang daripada kecil sudah nampak nur, cahaya, ketaatan pada Allah. Sebagaimana kisah Imam Nawawi rahimahullah. Dari kecil lagi dia tak suka main. Dia cuma suka baca Quran, suka belajar. Sehingga dipulau oleh kanak-kanak yang lain. Dari kecil lagi dia sudah jumpa Lailatul Qadar. Sebagaimana diceritakan oleh ibu dan ayahnya. Maka ini golongan mukhlas yang dipilih. Ada yang disebut golongan mukhlis. Sebab itu jadilah orang mukhlis sehingga kita menjadi mukhlas. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh, yang ikhlas, sehingga Allah mengikhlaskan kita. Menjadi orang pilihan. Kalau kita sebut mukhlis, ialah orang ni berusaha untuk ikhlas dan dia tetap akan ada halangan-halangan dia. Tapi kalau kita sebut mukhlas, orang ini terpelihara. Dia lock off. Dah dikunci dengan penjagaan Allah. Sehingga sekali-kali tak akan lagi melakukan maksiat. Maka ini istilah mukhlas dan juga mukhlis. Kata Allah tentang Musa, innau kana mukhlasan. Adalah Musa itu seorang yang telah diikhlas, yang dijaga, yang dibersihkan, yang disucikan daripada segala syirik dan penyengutuan. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan juga seorang nabi. Ditakdimkan, dimulakan dengan perkataan rasul kerana kedudukan rasul lebih mulia pada nabi. Dan menunjukkan rasul menyampaikan, manakala nabi untuk dirinya. Maka Nabi Allah Musa AS ialah Rasul. Menyampaikan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut,
wa nadainahu min janibit turil aiman. Kami telah memanggil Nabi Musa di gunung Turus Saina, di sebelah kanannya. Wa qarrabnahu najiyya, dan kami menjadikan Musa itu hampir dengan kami, dan kami bertutur berkata dengannya. Sebagaimana disebut dalam ayat yang lain, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah bertutur dengan Nabi Musa dengan pertuturan yang jelas, tanpa perantaraan, tanpa penterjemahan. Allah bertutur direct dengan Nabi Musa. Kerana itu Nabi Allah Musa digelar Kalimullah. Kalim artinya yang bertutur dengan Allah, yang berkata-kata dengan Allah SWT. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah rasul-rasul yang kami lebihkan antara satu dengan yang lain. Di kalangan mereka ada yang kami bertutur dengannya, dan di kalangan mereka kami mengangkat darjat yang tinggi mengatasi nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Kemudian kata Allah, wa wahabna lahu min rahmatina, kami kurniakan kepada Musa dengan rahmat kami akhahu, saudaranya, yakni abangnya. Sepakat para ahli sejarah bahawa Harun ialah abang kepada Musa. Dan siapa Harun ini? Allah sebut Nabiya, seorang nabi. Bagaimana Harun menjadi nabi? Harun menjadi nabi disebabkan doa Nabi Musa. Dan kata ulama, tidak ada syafaat yang paling agung di dunia ini selain syafaat Nabi Musa kepada saudaranya Harun sehingga dia menjadi nabi. Kalau kita sebut syafaat ni recommendation. Kita recommend anak kita jadi pegawai. Kita recommend anak kita pegang jawatan tu, jawatan ni. Ini kita panggil dalam bahasa Arab syafaat. Yang bahasa yang biasa kita guna recommend lah. Recommend ni maknanya kita gunakan pengaruh kita untuk menempatkan orang yang kita sayang, orang yang kita suka, orang yang kita kasihan pada suatu tempat. Kita recommend dia jadi itu, jadi ini. Recommend paling agung sekali ialah Musa recommend abangnya Harun jadi Nabi. Ini recommend paling agung sebab pangkat Nabi, pangkat paling tinggi. Mana ada pangkat yang lebih tinggi atas dunia ni selain daripada pangkat Nabi. Mengatasi pangkat raja dan Perdana Menteri. CEO ataupun kita katakan MD dan sebagainya. Pengarah atau ketua pengarah tak boleh lawan pangkat Nabi. Maka Nabi Allah Harun AS, dia mendapat syafaat yang hebat daripada Musa dengan doa Nabi Allah Musa. Bila Musa AS berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana sebagian disebut dalam surah Taha, kata Nabi Allah Musa, doa Nabi Musa, waj'al li waziran min ahli Harun akhi usjud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Ya Allah, jadikan bagiku pembantu. Wazir, pembantu. Wazir ni kalau bahasa kamus hari ni maknanya menteri. Makna dia sebut bahasa Melayu betul, wazir, pembantu. Wazir. Jadikan bagiku ya Allah wazir, pembantu min ahli, dari keluarga aku. Tuan-tuan, sebaik-baik pembantu kalau dia keluarga kita. Kalau tuan-tuan ada pekerja, kalau pekerja itu keluarga kita, senang cerita. Kalau kita dapat pembantu daripada kalangan keluarga kita sendiri. Anak kita jadi pembantu kita, senang. Abang kita, adik kita, senang. Kerana ada hubungan kekeluargaan. Ada hubungan silaturahim. Maka agak sukar untuk abang atau adik khianat saudara sini, agak sukar berbanding orang luar yang tidak punya pertalian. Maka Musa AS dia nak Harun jadi pembantunya dengan dia berkata lagi, usjud bihi azri wa asyrikhu fi amri. Usjud, dia menguatkan kedudukan aku, mengukuhkan dakwah aku, wa asyrikhu fi amri, dan bersama-sama dalam urusan dakwah. Ini kerana Nabi Allah Harun yang dia lebih tua daripada Nabi Musa 4 tahun. Sebagai ulama, para salafus salih, para mufassirin mengatakan bahawa Harun akbar min Musa bi arba'in sinin. Harun lebih tua daripada Musa 4 tahun. Kalau orang tanya, kenapa bukankah Fir'aun keluarkan satu qara, anak lelaki dibunuh? Bagaimana Harun boleh hidup? Kalau Musa kita fahamlah dengan mukjizat pemeliharaan. Allah pelihara Musa sebagai Nabi yang tidak mampu dibunuh oleh Fir'aun, bahkan tinggal dalam istana Fir'aun sebagai anak angkat dia. Maka kalau kita baca sejarah, ketika mana
Firaun bermimpi kerajaannya diruntuhkan oleh lelaki Bani Israel. Ketakutan tadi telah ditafsirkan oleh para pendeta dan ahli sihir bahawa akan datang seorang lelaki daripada Bani Israel yang akan menguntungkan kerajaan kamu. Lalu dinasihati oleh para pembantunya supaya dibunuh semua anak lelaki. Kerana biasa menjatuhkan kerajaan ini lelaki bukan perempuan. Perempuan dia tak akan gulingkan kuasa. Lelaki akan gulingkan kuasa. Sejarah tunjukkan tak pernah perempuan gulingkan kuasa. Yang buat ialah lelaki. Mereka akan menggulingkan kuasa. Lalu Firaun keluarkan orang bunuh. Lama-kelamaan menteri dia menasihati Firaun, wahai Firaun, kita bunuh semua anak lelaki, siapa nak tolong kita kerja kat ladang? Kami tak nak kerja. Siapa nak tolong kerja itu, kerja ini? Kerana mereka dah jadi kebiasaan memperhambakan Bani Israel. Akhir kata Firaun, tak apalah dengar nasihat pada menterinya. Setahun kita bunuh, setahun kita tak bunuh. Tahun ni dibunuh lelaki, tahun depan jangan bunuh. Supaya ni jadi pekerja. Maka tahun yang tak dibunuh itulah lahirnya Nabi Allah Harun AS. Dan tahun yang keluar Korah untuk membunuh lahirnya Nabi Musa. Kalau tidak tak jadi mukjizat pula. Maka Nabi Allah Musa AS dia doa kepada Allah. Maka Allah kata apa? Qala qad utita su'laka ya Musa. Wahai Musa, doa kamu diperkenankan. Maka ini syafaat paling agung. Bila Musa recommend abang dia jadi Nabi. Tidak pernah Nabi recommendkan siapa pun jadi Nabi. Tak pernah. Kenapa? Kerana Harun lebih patah, lebih petah berbicara. Lebih penyabar, lebih kuat sabarnya. Lebih lembut orangnya. Maka perlu keseimbangan antara garang Musa dengan kelembutan Harun. Bahkan sejarah menunjukkan Nabi SAW punya sifat yang sempurna dan di kanan kirinya ada yang lembut, itu Abu Bakar, ada yang keras, itu Umar Khattab. Kalau dalam dakwah ada golongan ini, gabungan golongan ini, maka sempurna dakwah. Kalau keras belaka tak jadi, lembut belaka pun tak jadi. Dia kena ada keseimbangan. Ada yang keras, ada yang lembut. Ada yang nampak gangster sikit. Ada yang nampak cukup lembut. Maka ini kesempurnaan dakwah. Dan ini yang berlaku pada Nabi dan para ashab, pada pembantu mereka. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Allah Musa. Kenapa Allah cerita tentang Nabi Allah Musa AS? Nak cerita bagaimana Musa tak syirikkan Allah. Dan kalau dulu disebut Ibrahim, keturunan Arab semua. Maka daripada Musa lahir keturunan Bani Israel. Artinya kerana Musa memegang kitab Taurat. Dan seluruh Bani Israel itu, mereka berpegang dengan kitab Taurat termasuk Isa AS. Cuma diberikan pada Nabi Isa kitab Injil bagi menasahkan ataupun cancel sebahagian hukum hakam. Atau memperbetulkan sebahagian penyelewengan yang dibuat oleh orang Yahudi. Sebab itu Injil dan juga kita katakan kitab Taurat digabungkan. Sebab itu hari ini mereka menamakannya sebagai Bible. Sebagai New Testament, sebagai perjanjian baru dan perjanjian lama. Diungkapkan dengan perkataan Bible. Bible artinya ada perjanjian lama, itu Taurat. Ada perjanjian baru, itu kitab Injil. Maka kedua ini sebenarnya melengkapkan. Injil bukan datang 100% baru, tidak. Dia melengkapkan. Melainkan Al-Quran datang 100% baru. Wahyu dari Allah untuk buang semua ni. Kerana penyelewengan yang telah teruk. Waktu Injil diturunkan, kitab Taurat tidak ada penyelewengan teruk. Artinya masih ada 50% unsur kebenaran. Maka dia perbetulkan oleh Injil. Kerana jarak Musa dengan Isa tak jauh. Tapi bila turunnya Al-Quran, maka baik Injil, baik Taurat, zero kebenaran. Zero. Hanya sebahagian kecil yang dibenarkan oleh Al-Quran, yang disebut oleh Al-Quran. Yang lain semuanya sudah dipalsukan. Akhirnya bertukar. Kitab Injil bertukar menjadi kitab sejarah. Sebab itu siapa pun baca Bible, dia akan baca buku sejarah sebenarnya. Satu pengkisahan tentang Nabi Isa, Nabi Musa, sejarah. Tidak lagi menjadi kitab syariat. Al-Quran bukan kitab sejarah, dia kitab syariat. Wahyu. Maka dia akan menegur, dia akan memperbetulkan, dia akan menyebut hukum, dia akan menceritakan syurga, menceritakan neraka, menyebut golongan beriman, golongan kafir, golongan selamat, golongan yang binasa. Bahkan menyebut hujah-hujah orang yang menolak kebenaran dan menyebut hujah-hujah kebenaran. Maka ia benar-benar kitab yang disebut oleh Allah Ta'ala sebagai hudan lil muttaqin. Petunjuk. Bahkan hudan lin nas, petunjuk pada manusia, petunjuk kepada orang bertakwa. Maka itu beza.
Kemudian kata Allah, lepas menyebut kisah Nabi Allah Musa, wadhkur fil kitab, wahai Muhammad ceritakan juga, ingatkan juga kepada manusia semuanya dalam Quran ini tentang Nabi Allah Ismail. Kenapa sebut Ismail? Dia sebut Ibrahim, maka Ismail. Yang kedua-dua ini membina Kaabah sepatu pusat mentauhidkan Allah. Bahkan mereka para musyrikin Mekah yang menyembah berhala di Mekah juga mengetahui asalnya Mekah tidak pernah ada berhala, sehingga datang salah seorang pemimpin mereka bernama Amru bin Luhai mengambil berhala daripada Balqa di Syam, letak di Kaabah. Mereka musyrikin Mekah juga tahu sejarah itu. Ketika mana Ibrahim membina Kaabah beserta Ismail, dibina dengan nilai tauhid. Tanpa ada sebarang berhala, walau satu pun. Maka Allah cerita kembali tentang nenek moyang kamu, wahai orang Arab musyrikin Mekah. Ismail. Diceritakan tentang Ibrahim, diceritakan tentang Musa, diceritakan tentang Ismail. Innahu kana sadiqal wa'd. Dia sungguh benar janjinya. Nabi Allah Ismail kalau dia berjanji, dia akan tunggu. Walau 3 hari. Kalau dia berjanji, okay, kita jumpa kat sini. Dia akan tunggu orang tu sampai 3 hari baru dia balik rumah. Dan kalau sekiranya dia berjanji nak, misalnya dia berniaga, Allah Ismail berniaga, bagaimana kebiasaan musyrik Mekah berniaga, warisan daripada Nabi Allah Ismail, bahkan Nabi Allah Ibrahim sendiri, dan juga disebut sebagai seorang peniaga selain daripada pengembala. Maka Nabi Allah Ismail bila dia berniaga dijanji untuk orang tu pulangkan barang ataupun bayar dan sebagainya, maka dia akan tunggu tempat dia sehingga 3 hari. Kita tuan-tuan kalau janji, kita tunggu berapa jam lebih. Saya janji pukul 3, pukul 5 tak datang, jangan harap saya tunggu lagi. Kita paling kurang letak 2 jam lah. Itu pun okay, baik. Ada orang janji pukul 3, 1 minit tak datang, dia berdah. Munafik. 1 minit, dia kira. Sebab dia pancur. Ada mungkin begitu. Kalau tuan-tuan janji, pukul berapa, kita paling lama pun kita bagi untuk 3-4 jam okey lah. Tapi kalau sampai 2 hari, 3 hari, tak mungkin ada orang tunggu. Tapi kerana itu Allah memuji Ismail. Sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia benar janjinya. Sehingga kalau dia berjanji, dia akan tunggu. Dia ambil kira mungkin orang ni lewat, mungkin esok sampai. Dia tunggu lagi kat situ. Ini watak Nabi Allah Ismail alaihissalam. Wa kana rasulan nabiyya. Dia rasul dan dia nabi. Baik, kenapa Allah sebut nama-nama ini? Yang nanti bila kita bilang, mereka ini berjumlah 10 orang. 10 Nabi dan Rasul. Daripada permulaan Nabi Allah Zakaria Yahya, demikian Isa Ibrahim, diikuti dengan Musa, diikuti dengan Nabi Harun, diikuti dengan Nabi Ismail dan Nabi seterusnya nanti Idris. Kita akan nilai atau bilang mereka 10 orang. Pada ayat yang kita akan sampaikan sampai nanti. Maka bila disebut, kenapa disebut nama-nama tadi? Nabi Rasul, Nabi Rasul, Nabi Rasul. Untuk beritahu tentang kesucian akidah mereka. Dan untuk menunjukkan ketaatan mereka pada Allah. Untuk menunjukkan patuhnya mereka pada Allah. Untuk menunjukkan kepalsuan hujah datuk nenek moyang kamu. Apa maksud nenek moyang kamu? Nenek moyang sudut mana? Baik, kita kalau sebut nenek moyang, kita cari nenek moyang paling gelima. Tak semua nenek moyang kita masuk dalam baku untuk kita berbangga. Mesti nenek moyang kita dulu pendekar. Itu megak terawih nenek moyang saya. Kita akan sebut yang tu. Yang perempat kita tak sebut. Itu hang tuah tu, itu pak saudara, tok saudara saya misalnya. Itu hang jebat tu ikut susu galuh mak saya, hang jebat. Tu mak saya bengkeng sikit, hang jebat. Ni ayah saya ni susu galuh dia, kita akan sebut keturunan yang dia ada pengaruh. Dan tidak ada pengaruh lebih besar daripada Nabi dan Rasul. Tuan-tuan boleh sebut datuk nenek moyang tuan-tuan, mesti sebut benda yang tuan-tuan bangga dengan datuk moyang kita. Kita tak akan sebut datuk moyang tak terkenal. Bahkan menjadi budaya Badui, bahkan budaya Arab Mekah, mereka juga boleh sebut nenek moyang yang gelema, yang popular. Mereka tak sebut yang tak popular. Maka mana yang paling popular selain daripada Nabi dan Rasul? Dan ini nenek moyang kamu, Nabi, Rasul. Menyembah Allah, bukan berhala. Bukan mensyirikkan Allah. Dia sekali mengatakan Tuhan itu ada anak, ada isteri dan sebagainya. Sebab itu diulang perkataan wa kana nabiyyan rasul. Wa kana nabiyyan rasul. Ini nabi, ini rasul. Ini rasul, ini nabi. Kemudian kata Allah Ta'ala selepas menceritakan Nabi yang kelima dalam sebutan surah Maryam ini, itu Nabi Allah Ismail alaihissalam. Maka Allah Ta'ala menyebut di antara sifat Ismail, wa kana ya'muru ahlahu bis salah, sentiasa suruh keluarganya mendirikan solat,
waz zakah, mengeluarkan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyah, dia sentiasa diredai oleh Tuhannya. Untuk menunjukkan syariat sembahyang, syariat zakat, lah syariat para nabi daripada awal nabi diturunkan. Adam AS solat, dia perintahkan solat. Demikian selepas Adam, Nabi Syis, diikuti dengan Nabi Idris, cucu pada Nabi Syis. Dan sampailah zaman Nabi Nuh AS, sehingga Nuh menyelamatkan manusia dengan dalam bahteranya, maka lahir pula keturunan Nabi pada generasi yang kedua, generasi Nabi Nuh. Generasi pertama, generasi Nabi Adam. Generasi kedua ialah generasi Nabi Nuh AS. Maka merebak, membiak manusia, berkembang biak. Kesemua mereka ini menjaga solat. Cuma bezanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat kesempurnaan solat waktunya. Kesemua solat para nabi terdahulu dihimpunkan kepada umat Muhammad. Tengah umat dahulu dia cuma solat malam hari. Ada cuma siang hari. Maka umat Muhammad solat siang dan malam. Melengkapi jadual harian. Daripada subuh sampai isyak. Sehinggalah solat qiyam. Sehinggalah solat qiyam. Dipelihara oleh umat Nabi Muhammad SAW. Yang umat-umat dahulu, solat yang jadi asas pun mereka tak pelihara. Apatah lagi nak jaga qiyamul lail. Tapi umat Muhammad, Allah jadikan mereka menjaga solat 5 waktu. Kekal bersama umat Muhammad sampai hari ini. Tidak daripada zaman Nabi Muhammad SAW, solat 5 waktu kekal sampai kita hari ini. Tidak sebagai syariat lain. Berubah. Yang sebahagian cuma tinggal rokok je, yang sebahagian cuma tinggal sujud, yang sebahagian tak tinggal apa-apa. Bayangkan daripada Nabi SAW sampai kita hari ini, lebih daripada 1,400 tahun, bukan hampir menghampiri 1,500 tahun, solat itu dipelihara sampai hari ini. Yang 5 waktu, 5 waktu. Tanpa berkurang sedikit pun. Yang 4, tanpa berkurang sedikit pun. Yang 3, tanpa berkurang sedikit pun. Dipelihara dengan begitu amanah. Bahkan umat Muhammad, Allah muliakan lagi dengan mereka menjaga qiyamul lail. Bayangkan solat malam pun dijaga. Maka kekal solat malam tadi menjadi sebahagian kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah SWT sebab menyebut tentang Ismail dan keluarganya yang taat pada Allah. Bahkan bagaimana Ismail sentiasa memantau anak-anaknya, keluarganya supaya sembahyang, menyembah Allah, supaya zakat, tidak sayang pada harta. Dan kata Allah menyebut tentang Idris, wazkur fil kitab Idris. Bacakan kepada mereka wahai Muhammad kisah Nabi Allah Idris. Idris ialah cucu kepada Nabi Syis AS. Tahu selepas Adam mendapat wahyu menjadi Nabi dan Rasul, maka ketika mana Adam kehilangan anak yang paling disayangi, kisah perbalahan Qabil dan Habil, maka Allah menggantikan kesedihan Nabi Allah Adam dengan lahirnya Syis. Syis memberi maksud hibatullah, kurniaan Allah, hadiah dari Allah. Daripada keturunan Nabi Syis, lahirnya Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini lahir sebelum berlakunya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Dan Nabi Allah Idris AS dinamakan Idris. Apa maksud Idris? Kerana Idris AS dia suka membaca, suka belajar. Daripada perkataan darasa. Idrisun, yang suka belajar. Yang suka membaca. Sebab itu Nabi Allah Idris diturunkan kepadanya 30 suhuf. Sebab dia, Nabi Allah dia rajin membaca. Sehingga dinamakannya sebagai Idris. Dan dia merupakan seorang Nabi yang pertama menulis dengan kalam. Dan Nabi yang pertama menjahit baju. Kalau selama ini orang dulu dia pakai baju daripada kulit tanpa dijahit. Maknanya kulit tadi dibentuk, pakai. Dipakai macam kita pakai kain pelekat je lah. Datang Nabi Allah Idris menjadi orang pertama menjahit. Bahkan Nabi Allah Idris yang pertama mempelajari ataupun mengetahui ilmu bintang atau falak dan ilmu matematik. Bahkan yang pertama mereka penimbang. Timbang tu mawazin, timbang direka oleh Nabi Allah Idris. Dan yang pertama mereka sukatan atau disebut makayi atau mika. Mika ataupun makayi iaitu sukatan, cupak. Dan yang pertama yang mencipta senjata. Kerana zaman Nabi Idris berlaku peperangan. Dan Nabi Allah Idris memilih ataupun memimpin peperangan. Maka ini Nabi Allah Idris alaihissalam. Allah Ta'ala menyebut tentang Idris. Wa rafa'nahu makanan aliyah. Kami telah mengangkat Idris pada kedudukan yang tinggi. Ketika mana Nabi SAW melakukan Isra' Mi'raj pada langit yang keempat,
Rasulullah bertemu dengan Nabi Allah Idris AS. Ia diangkat pada kedudukan yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan aliyah, maksudnya kami angkat kedudukan Idris berada pada langit yang keempat. Kita tahu waktu Nabi Isra Mi'raj, Nabi jumpa langit pertama Adam AS, yang kedua Nabi Allah Isa dan Nabi Allah Yahya. Kemudian ketiga jumpa Nabi ni, keempat jumpa Nabi ni. Maka Idris berada pada langit yang keempat. Walau setengah ulama kata ia maksud tempat tinggi satu-satunya Nabi yang sudah masuk syurga. Bahkan ada satu kisah bila Nabi Allah Idris meminta malaikat membawanya melawat syurga. Maka dia melawatnya dan dia melihat keindahan syurga. Maka dia tak nak keluar. Malaikat kata tak boleh. Kamu kena mati dulu. Orang hidup tak boleh masuk syurga. Orang mati je boleh masuk. Kalau begitu matikan aku. Supaya aku dapat masuk syurga. Akhirnya diwafatkan, dicabut nyawa dan berada di syurga. Ini maksud rafa'nahu makanan aliyah. Diangkat kedudukannya tinggi. Dan ini sebahagian daripada pendapat ulama. Al-jannah. Dan pendapat masyhur dia berada pada langit yang keempat. Keempat ada kata langit keenam ataupun ketujuh. Semua menunjukkan kedudukan Nabi Allah Idris yang mulia. Dan beliau atau baginda wafat pada usianya 82 tahun. Meninggal pada usia 82 tahun. Dan dia memakai cincin. Pada cincinnya tertulis as-sabru ma'al iman billah yurisu bizzafar. Sabar dengan keimanan pada Allah akan mewarisi kemenangan. Seorang yang sabar kerana Allah akan mewarisi kemenangan. Bukan dia ni ada pakai tali pinggang. Tali pinggangnya juga ditulis dengan tulisan. Kalau kita kan tulis apa nama jenama-jenama lah. Kan kita memang suka baju-baju tulis apa. Beg kita tulis sesuatu untuk tunjukkan jenama. Tapi para Nabi, pada pakaian mereka atau pada cincin mereka, pada senjata mereka juga tertulis sesuatu. Tapi bukan brand. Ialah tazkirah. Sebab itu kita kena ubah. Daripada kita tulis brand, tak ada apa faedah melainkan bangga. Baik kita tulis tazkirah. Tazkirah yang khas, tazkirah. Kat baju kita, tulis satu tazkirah. Dekat tali pinggang kita tulis satu tazkirah. Dekat cincin kita tulis satu tazkirah. Kat kereta kita tulis satu tazkirah. Ni kat kereta letak apa? Era. Radio. Radio era. Kat tu tulis apa? Yang jenama, apa lagi jenama benda? Tuan-tuan tengok kereta sendirilah, saya pun tak tahu. Tak ada nak tengok. Macam-macam lah kita letak. Letak satu tazkirah itu lebih baik. Kat bilik kita ni, gambar macam-macam. Letak satu tazkirah itu lebih baik. Kat rumah kita, kat sekolah kita, kat hospital kita. Letak satu tazkirah, itu lebih baik. Itu yang dibuat oleh para Nabi. Maka apa yang ditulis pada tali pinggang Nabi Allah Idris AS, al-a'yad fi hifzil furu'. Raya sebenar ialah orang yang menjaga perkara fardu. Raya sebenar, kejayaan sebenar yang jaga perkara fardu. Wa syari'atu min tamamiddin. Dan syariat itu kesempurnaan agama. Wa tamamuddin min kamalil muru'ah. Dan orang yang sempurna agama itulah yang sempurna maruahnya. Siapa yang sempurna agama, sempurna maruah. Siapa tak ada agama, tak ada maruah. Maknanya kata kalau kita jaga agama, jaga aurat, jaga halal, jaga haram, kita jaga maruah. Kita tak ambil duit haram, kita jaga maruah. Kita tak dedah aurat kita jaga maruah. Kita tak bercakap benda buruk, benda huduh, benda fitnah, kita sedang jaga maruah. Siapa pun yang jaga agama, dia jaga maruah dia. Maka ini kisah Nabi Allah Idris AS. Dan dia juga ada tali pinggang yang dipakai waktu dia sembahyang. Dia ada tali pinggang dia. Juga ditulis as-sa'id man nazara li nafsihi. Orang bahagia ialah orang yang melihat dirinya. Wa syafa'atuhu inda rabbih a'malus salihah. Dan syafaat paling bernilai di sisi Tuhan ialah amalan yang soleh. Wa kanat lahu mawa'id wa adab. Dan Nabi Allah Idris ni terkenal dengan banyaknya kita sebut peringatan dan juga adab-adab yang dituturkan. Banyak kata-kata Nabi Allah Idris AS. Kemudian Allah Ta'ala selepas menyebut Nabi Allah Idris, apa kata Allah? Ulaika alladhina an'amallahu alaihim. Mereka lah orang-orang yang telah kami beri nikmat ke atas mereka di kalangan Nabi. Ula itu kembali pada siapa? Kembali pada 10 orang Nabi yang disebut namanya daripada Zakaria, Yahya, Isa, Idris, Ibrahim, Musa, Harun, Ismail, Ishak, Yaqub. Yang telah kita bacakan ayat-ayat sebelum ini, sebelum kita sampai pada ayat yang ke-58 ini. Maka ulaika, mereka itu semua. Siapa mereka? Yang 10 disebut. Siapa mereka? An'amallahu alaihim. Allah beri nikmat. Nikmat apa yang Allah berikan kepada mereka? Nikmat mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Tidak mensyirikkan Allah.
Maka ini satu nikmat yang agung. Orang yang hidup tidak mensyirikkan Allah, orang hidup mentaati Allah, maka ini satu nikmat. Ia lebih baik pada nikmat harta, pangkat dan kuasa yang semuanya akan kita tinggalkan. Nikmat taat pada Allah yang kita bawa di hadapan Allah, menjadi syafaat kita di sisi Allah. Minan nabiyyin, mereka ini semua di kalangan nabi-nabi. Kemudian Allah Ta'ala pun menyebut, kesemua nabi ini sama ada min dzurriyyati Adam, dia zuriat Adam. Kat mana tamatnya zuriat Adam? Sampai Nuh. Kat situ. Sebelum berlaku banjir besar sehingga memulakan zuriat yang kedua. Wa mimman hamalna ma'a Nuh, dan daripada zuriat Nabi Nuh yang kami bawa bersama dalam bahtera. Wa min dzurriyyati Ibrahim, dan daripada zuriat Ibrahim, yakni zuriat yang beriman. Kerana semua kufur melainkan Ibrahim alaihissalam, melainkan isterinya Sarah dan Hajar, dan anak saudaranya Lut. Maka daripada Ibrahim lahir keturunan yang beriman. Wa Israil, dan daripada Yaqub lahirnya nabi-nabi Bani Israel kesemuanya. Kerana Bani Israel maksudnya anak-anak Yaqub. Itu maksud Bani Israel. Israel nama lain bagi Yaqub, memberi maksud yang suka berjalan malam. Isra suka berjalan malam, Allah, ini hamba Allah yang suka berjalan malam. Kenapa Nabi Allah Yaqub suka berjalan malam? Bukan Nabi SAW juga suka berjalan malam, kerana pada waktu malam dilipat dunia. Sejuk cuaca. Cepat perjalanannya. Kalau kita jalan siang kan, banyak berhenti dekat mall. Banyak berhenti sana, berhenti situ. Ya lambatlah jamnya. Berjalan malam dilipat dunia. Disebut dalam hadis, bila atau musafir pada waktu malam dilipatkan dunia. Dia jadi cepat. Tapi yang teruk driver lah teruk. Yang duduk belakang memang cepat betul. Dah sampai. Dah tidur 8 jam dah kereta. Dah sampai dia kata. Tapi secara umumnya memang bumi ini dilipat pada waktu malam. Dengan cuaca yang sejuk dan sebagainya. Wa mimman hadaina, dan di kalangan kami beri petunjuk. Wastabaina, yang telah kami pilih menjadi rasul dan nabi. Idza tutla alaihim, bila mana dibacakan ke atas mereka ayatul Rahman, ayat-ayat Allah, kharru, mereka tunduk sujud patuh taat, sujadan, dengan ketundukan sempurna dalam sujud mereka, wa buqiyan, dengan keadaan menangis. Kerana takutkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sucinya hati mereka, kerana bersihnya hati mereka. Mereka mentaati Allah dengan sungguh-sungguh. Sebab itu bila dibaca ayat ini, setengah ulama kata ayat ini tempat di mana sunat sujud. Dipanggil sujud tilawah atau juga sujud sajdah. Tetapi sunat sebelum sujud menangis dulu. Sebab kan ada perkataan bukiyah dan menangis. Sebab itu para salafus soleh, bila mana mereka membaca ayat ini, mereka menangis terlebih dahulu baru mereka sujud. Maka ini cara mereka memahami ataupun mentadabbur ayat ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.